Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. 我们再一次进入祷告。 Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. 主啊，我们感谢你今天早上与我们同在， Baik di dalam gedung kebaktian ini maupun di tempat di mana keluarga-keluargamu sedang beribadah dan menyembah Tuhan kami Yesus Kristus. 或在你的这个会堂上，也或在我们各自的家庭，当你的基督徒正在敬拜你的时候， Kami berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja di antara kami saat ini memimpin dan memandu kami. 我们祷告，好让圣灵呢在我们在我们当中运行，可以引领我们、指导我们， Sehingga kami boleh sama-sama mendengar firman-Mu, dibangun olehnya dan bertumbuh karenanya. 使得我们可以被我们所听得到以坚固，我们可以被苏醒。 Kedua hamba-Mu baik yang berbicara maupun yang menerjemahkan dan seluruh perangkat yang dipakai dan tim yang memandu, kami percaya Engkau sedang memimpin dan bekerja di antara kami. 你的两个侍女，不管是讲的、翻译的，或者一切做筹备工作的，或者我们所使用的工具，我们都交在你手中。 Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. 我们这样祷告是奉我们主耶稣基督，我们真神。 Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu baik di dalam ruang kebaktian maupun Anda dimanapun Anda berada, gereja jemaat GMI Immanuel di seluruh Indonesia. 卫理以马内利堂，或者全印尼的卫理以马内利的卫理公会的会友，还有在会堂上或者在各自家里的早安平安。 Kita percaya bahwa kita terbiasa dengan kebiasaan baru menyembah di dalam roh yang sama dimanapun kita berada. 我们相信我们也有适应了新的习惯，就是不管在哪里，我们以同样的灵敬拜神。阿门。 Kita tidak membatasi diri untuk bagaimana Tuhan tetap sanggup menolong membantu kita bertumbuh bersama bertumbuh. 我们不管不要让什么来限制我们，但是我们要一起成长，我们要成长在一起。 Karena Tuhan yang tidak terbatas tidak pernah terbatasi oleh apapun juga. 因为我们的神是无限的，他没有被任何东西限制。 Nah, tema hari ini yaitu bersama bertumbuh di dalam Kristus itu satu tema yang menurut saya sangat baik sekali. 今天的主题就是在主里一起成长，对我来讲是一个非常好的主题。 Karena di dalam saat pandemi ini kita semua tercerai-berai seakan-akan tidak berani keluar dan berkumpul dengan saudara seiman dan lain sebagainya. 因为在这个疫情当中，我们好像都被分散了，我们不敢出门，我们各自在家里。 Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini kita tetap harus bersama-sama bertumbuh. 但是神再次提醒我们，就是透过今天要讲得到，我们还是要一起成长。 Nah, bicara soal bertumbuh bersama-sama, 说起一起成长的话， kita semua harus sama-sama memiliki satu kesadaran dan satu pengertian yang sepaham. 我们应该要有一同的意识，一同的理 Semua 解， yang namanya bertumbuh 叫做成长的， itu tidak bisa tumbuh sendirian. 没有的独自一个人成长， Tidak bisa. 不能这样。 Apa saja membutuhkan faktor lain untuk menunjangnya. 不管是什么，都需要其他的因素来支持它成长。 Telur perlu induk ayam atau sinar panas, kehangatan untuk mengerami supaya menetas jadi anak ayam. 那鸡蛋呢，需要母鸡就是在那里抱窝才能孵化，也需要温暖，需要光。 Satu biji tidak bisa bertumbuh sendirian. 一个种子也不能自己在一起成长， Harus ada faktor lain, taruh di tanah, kena air, kena sinar matahari dan seterusnya. 要有其他的因素，就是要埋在泥土里，还要有水，还要有阳光。 Kalau tidak bisa bertumbuh, dia tetap biji saja begitu. 要不然它就不能再成长，它只是一个种子而已。 Tidak ada anak manusia itu bisa jadi tumbuh sendirian, nggak bisa. 也没有一个人的孩子可以自己成长。 Tuhan Yesus satu-satunya yang lahir ke dunia tanpa laki-laki. 主耶稣是唯一不是透过男人生下来的一个人， Tetapi Allah memilih cara untuk lahir lewat ibunya Maria. 但是神还是选择了透过他的母亲玛利亚生出他。 Dan Maria memiliki seorang suami yang dipilih Allah untuk menjadi pasangannya mendampingi pertumbuhan bayi Yesus inkarnasi Allah menjadi manusia menjadi satu keluarga. 玛利亚神也配给她一个丈夫来一起培养这个孩子，这个孩子是神的儿子，他化身为人。 Jadi segala sesuatu di dalam rancangan Allah itu
sesuatu tuh harus bertumbuh, bisa bertumbuh, sanggup bertumbuh, dan harus dalam kebersamaan. 所以在神的计划中，一切都要成长，一切都要在成长过程的当中，要一起努力成长。 Jadi bertumbuh bersama bertumbuh ini sesuatu hal yang tidak boleh tidak ada di dalam konsep pikiran kita sebagai manusia dan khususnya sebagai orang percaya. 所以呢，一起成长跟成长在一起这个观念，不能没有在我们的脑海中，尤其是我们是基督徒， Apapun kondisi dan keadaannya, 不管在什么情况下， sehat atau sakit, 就是在病当中或者在健康 dalam 的时 keadaan 候， lancar atau dalam keadaan tidak lancar, 顺利的时候或者在逆境中， dalam keadaan ekonomi baik, keluarga semuanya berkumpul baik-baik saja, atau dalam keadaan berantakan dan tercerai-berai. 家庭经济状况很好的时候，或者在我们分散的时候也好， Kita harus punya kesadaran untuk bertumbuh dan pertumbuhan kita membutuhkan kebersamaan. Kita butuh Tuhan bekerja menolong kita melalui orang lain dan orang lain membutuhkan kita untuk bertumbuh bersama. 我们必须有这个成长的意识，就是我们需要别人，需要其他的因素来帮我们成长，别人也需要我们帮他们来成长。 Dan ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama, panggilan kita bersama. 这成为我们一同要负起来的负担，一同要负起来的责任。 Bagaimana kita sebagai orang percaya 那我们成为信徒怎么样呢？ bertumbuh di dalam keseharian kita 就是在我们日常生活中增长， sebagai bagian dari komunitas, keluarga, gereja, 成为我们家庭中、我们群体中、我们教会中的一部分， bagian daripada masyarakat luas. 就在我们社群中的一部分。 Kita bertumbuh sebagai orang percaya 我们要成为信徒来成长， dan membawa dampak kepada sekitar kita. 也要影响我们的四周围。 Hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan Lukas pasal yang ke-24. 今天我要请大家翻开路加福音24 Ini adalah 24 bagian 章， Alkitab yang menceritakan kisah setelah Tuhan Yesus bangkit. 这是一段经文，它描述的是主耶稣复活之后的情况， Peristiwa kebangkitan baru saja terjadi. 就是主耶稣复活，主耶稣刚复活， Dan beritanya begitu cepat menyebar tetapi semua orang masih belum mengalami satu perubahan karena Yesus bangkit. 而且这个信息很快的传开，但是没有一个人经历了改变，因为主复活了。 Ada banyak gosip yang membuat mereka juga ketakutan. 很多他们听到的信息，使得他们很惧怕。 Karena para pemimpin agama dan prajurit-prajurit sudah diatur untuk menyebarkan berita bohong sampai hari ini bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri. Jadi kalau dibilang ada Yesus bangkit tidak ada dikubur, ini murid-murid yang bisa jadi mencurinya. 因为祭司长呢和很多士兵也传了一个信息，就说主耶稣不是复活了，他的尸体是被人偷了。这样呢，那就人家会怀疑是他的门徒偷的。 Kita sudah membahas hal ini, bagaimana murid-murid sangat ketakutan. Dan di sini ada cerita 2 orang murid yang tidak mau pusing daripada nanti saya dituduh. Biarlah yang bertanggung jawab itu 11 murid, kita cepat-cepat cari aman, pergi ke Emmaus saja. 我们就知道这个信息让门徒们很惧怕，所以呢，其中有2个门徒，他们不要管了，他们就想逃跑，好吧，我们到以马乌斯去，所以我们也不能献罪。 Itu sebabnya di dalam ayat ke-13 dikatakan pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 所以第13节告诉我们说，正当那日，门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫以马五斯。 Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 他们彼此谈论所遇见的这一切事。 Firman Tuhan mengatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 圣经记载说，正谈论相问的时候，耶稣亲自亲近就近他们，和他们同行。 Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. 只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。 Saudara bayangkan mereka sudah berserta dengan Yesus paling sedikit 3 tahun 3,5 tahun, oke? 大家可以想象，他们与耶稣同在已经3年半了。 Walaupun Tuhan Yesus sudah dianiaya, sudah disesah, badannya nggak karu-karuan, pada waktu dia bangkit badannya nggak berubah, penampilannya nggak berubah, hanya lukanya sudah hilang kecuali luka yang tersisa tapi nggak kelihatan.
虽然主耶稣已经被人鞭打，已经被人虐待，已经被人折磨，但是那是他死前，他死后复活，他这个伤都没在了，他们也看不见任何伤痕。Seharusnya walaupun demikian mereka masih memiliki ingatan. 应该说 Hanya 来， 3 hari. 应该说来只是3天，他们还有那种记忆吧。 Saya tadi turun dari mobil, 我刚才下车后， pakai masker, pakai face shield. 我就用这个口罩，也是用了这个保护我脸的那个罩子。 Berapa pengurus sama siapa tadi ada boksu ya? Langsung tahu, ah Bu Lili sudah sampai, kok tahu ini saya ya? 然后几个执事还有牧师也都认识我，而是不莉莉来了。 Padahal saya kesini kira-kira berapa bulan yang lalu ya nggak? Jarang sekali ketemu. 但是我们其实是非常少见面，我几个月前来过一次。 Mengerti nggak situasi waktu itu? 那你懂吗？那时 Feng-ling 候 ya, 就是合理的话， mereka bisa ngerti dong. Kira-kira sih nggak pakai masker kok waktu itu kok. 耶稣也没有戴口罩，他们应该知道这是 Ada 谁， sesuatu yang menutupi mata mereka. 但是他们的眼睛迷糊了。 Lalu Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 那耶稣就对他们说：“你们走路彼此谈论是什么事呢？”他们就站住。 Dan di dalam ayat 18 sampai berikutnya, salah seorang dari mereka yang namanya Kleopas mulai menjawab dan menjelaskan, engkaukah satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini di Yerusalem? 那18节就有一个门徒开始解释了。2人中有一个名叫格留巴的回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？” Lalu Yesus seakan-akan kayak orang yang ya belaga gitu ya, bersandiwara berkata, katanya kepada mereka, apakah itu? 然后耶稣就似乎像人家装作不知道一样，就问他们是什么事呢？ Lalu mulailah mereka menjelaskan apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. 他们就开始讲述什么事发生在那个耶稣拿撒勒人身上。 Dan di dalam ayat berikutnya mengatakan apa yang orang-orang lakukan, para imam kepala dan pemimpin-pemimpin mereka lakukan terhadap Yesus. 接下来又说祭司长和那个官府对耶稣做了什么事。 Lalu mereka mengatakan bagaimana sebetulnya mereka berharap Yesus akan datang sebagai Mesias yang membebaskan orang-orang Israel. 他们也讲述说，他们其实很盼望，这个耶稣成为他们所盼望的弥西亚，来赎以色列民。 Menceritakan kebingungan, kebimbangan mereka, kenapa jadi mati? 他们就非常的疑惑，非常的不稳，为什么这个耶稣反而死了？ Lalu mereka mengungkapkan, tetapi hari ketiga ada kabar berita bahwa Yesus itu ternyata tidak ada dikubur. 然后他们又说，但是第3天呢，原来那个耶稣又没在坟墓里， Karena ada perempuan-perempuan pagi-pagi 因为有 mengejutkan mereka. 几个妇女使他们很惊奇。 Pergi ke kubur kosong dan mereka berlari pulang mengatakan tidak ada, dan malaikat berkata Yesus sudah hidup. 他们清早到了坟墓那里去，不见耶稣的身体，就回来告诉他们说，那里有天使显现说他已经活了。 Dan beberapa teman kami ke kubur itu mendapati memang benar yang dikatakan perempuan itu, dia tidak mereka lihat. 而且有我们几个人往那个坟墓那里去，所遇见的，正如妇女所说的，真的没有看见他。 Jadi di sini kita melihat satu situasi keadaan murid-murid yang bimbang, yang bingung, yang seperti domba kehilangan gembala. 那我们现在看门徒们就像非常的疑惑、犹豫，就像这个失去牧羊者的羊群。 Yesus sudah bangkit loh. 他已经复活了， Tapi kebangkitan Yesus beritanya belum mendatangkan satu perubahan apapun kepada murid-murid. 但是耶稣复活的信息还未做到一个在门徒身上有改变性的影响。 Tetapi kalau kita baca di bagian akhir daripada perikop ini, 但是我们如果再往下看， sesuatu terjadi dengan mereka, 有一件事情发生在他们身上。 dan di situ dikatakan lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem, dan di situ mereka mendapati 11 murid sedang berkumpul, lalu mereka bercerita, ada satu semangat yang sama sekali berubah. 最后一段这里说，他们就立时起身回耶路撒冷去，正遇见11个使徒和他们的同人聚集在一处。 Apa yang mengubah mereka? 这里呢，又是什么改变了他们？ Bertumbuh secara bersama-sama, sementara tadinya sama-sama meninggalkan Yerusalem. 他们是一同成长，他们之前是一同分散离开耶路撒冷。
kita mesti belajar kebenaran-kebenaran ini. 我们就要学习这些真理， Karena saat ini 因为这 di 时 masa 刻 pandemi seperti ini 就是在这个疫 melanda 情当 seluruh 中， dunia. 就是在全世界的疫 Sangat 情当 banyak 中， orang di dunia, termasuk orang percaya dan gereja Tuhan yang sedang kebingungan dan bagaimana menghadapi situasi ini. 很多世上的人，包括基督徒，包括神的教会，也正在迷惑，正在疑惑怎么面对这个疫情。 Tanpa pandemi saja sudah susah. 没有疫情都已经够难了， Sekarang ditambah pandemi. 又加上疫情。 Dan kita semua tahu kita punya Tuhan yang bangkit. 那我们知道，我们拥有的是复 Tapi 活的 kita 主， tahu 但是 pengalaman orang percaya, gereja, keluarga Kristen. 但是我们知道，信徒的经历、教会的经历，就是家庭的经历。 Dengan fakta Yesus sudah bangkit yang kita sama-sama tahu dan rayakan setiap tahun. 我们一同庆祝的，我们一同纪念的耶稣基督复活的事实， Kita harus mengakui 我们要承认， masih banyak orang seakan-akan Yesus yang bangkit itu tidak berpengaruh dalam hidup kita. 还是很多人认为那个复活的耶稣与自己的生活无关。 Banyak orang Kristen, orang percaya masih dikuasai kekhawatiran, kebingungan, kebimbangan, dendam, kepahitan. Sehingga kehadirannya di tengah dunia yang sakit dan dilanda oleh pandemi, banyak yang belum bisa jadi berkat malahan. 很多基督徒，很多就是说信主的人，他们呢，因为这个疫情临到，他们的苦毒、痛苦、他们的悲伤、他们的仇恨都没有解决，所以在疫情当中反而更加严重了。 Kita perlu belajar apa yang terjadi dengan kedua murid ini. 我们必须学习这两位门徒身上发生的到底是什么， Yang menggoncangkan dunia sehingga sampai hari ini kekristenan tetap ada. Dan kita bisa mendengar kabar yang membesarkan hati. 就是轰动世界的一个事件，使得我们到现在都还可以聆听神的真道。 Yang pertama, 第一， kita melihat apakah yang membuat perubahan pertumbuhan itu mulai terjadi di dalam kedua murid ini. 我们要看第一是什么发生在他们身上，所以呢，这个改变能够发生。 Coba kita lihat ya. 我们要看， Di situ dikatakan pada waktu mereka sudah menyadari Yesus bangkit, mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu Dia menjelaskan firman Tuhan bersama dengan kita. 当他们已经醒悟到这是复活的基督的时候，他们就想起了他给我们讲解真道的时候，我们心岂不是火热的吗？ Bagaimana mereka bisa mengalami satu kobaran yang mengubahkan sementara mereka belum sadar itu Yesus? 他们怎么能够经历这个火热的精神，甚至他们在那时候还不知道这是耶稣呢？ Nah, saudara sekalian, kita mesti sadar. Kita lihat ayat ini ya, 25-27. 我们要看25节到27节， Ya, dikatakan bahwa pada waktu itu mereka menyambut Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. 在那里那个经节说就 Sorry, 是 ayatnya mestinya daripada ayat ke-16 sampai dengan ke-18 ya. 16到18节。 Jadi tadi saya bilang, waktu mereka berjalan, sedang bingung, sedang ngobrol, sedang menggosipkan ya apa yang terjadi, Yesus tahu-tahu muncul. 当他们走路的时候，他们一边谈论就是所遇见的事，耶稣突然间出现了。 Saya mau tanya sama Bapak Ibu, 我要问大家， ini sekarang semua jaga jarak ya. 现在大家都保持距离， Jadi 不 sangat 是 jelas 吗？ sekali. Waktu itu keadaannya sepi juga kan ya. 那时候也比较静默的，不是吗？ Waktu Anda berjalan dengan saudara Anda, teman Anda, tiba-tiba ada orang masuk ikutan nimbrung gitu ngedengerin kamu ngomong, risih nggak? 当你正在跟你的好友一起走的时候，突然间有一个人就插进来，你会觉得就是不舒服吗？ Ingat loh, mereka ada yang menghalangi tidak tahu itu Yesus. 你还记得他们的眼睛被迷糊了，他们不知道这是耶稣。 Lalu Yesus nimbrung lagi ikutan nanya, kamu lagi ngomong apa sih? 然后耶稣Konyol nggak? 然后耶稣一进来就插嘴问他们：“你们正在说的是什么呀？” Zaman sekarang ya, generasi milenial sangat peka hal yang beginian. 这个千禧一代的人就最对这些东西最敏感。 Kita lagi ngomong-ngomong, tahu tuh nggak tahu orang dari mana nimbrung ngomong, lu ngomong apa? Kita 我 tuh 们 bengong 正 kan? 在我们正在闲聊的时明白吗？候谈的，然后有一个人突然间过来问：“你是在做什么？” Itu kalau di grup WhatsApp nih ya. Justru Lagi di在grup aja. WhatsApp Ada orang grup. lagi ngomong, tahu tuh ada orang nggak kenal nimbrung aja, orang rasanya langsung dek
kayak kalau bahasa Sundanya gak angkat tincak, langsung diam semua. Lu siapa? Kenapa tiba-tiba nimbrung gitu, nggak tahu diri gitu ya? 就是在为群主，你突然间说，然后有一个人你不知道是谁，然后就插嘴的话，大家也会静默，就觉得你是谁，你到底想干什么？ Saudara, saya belajar satu kebenaran yang penting untuk nilai bertumbuh bersama. 我在这里学到一个非常重要的功课，就是我们怎么学习一起成长。 Meskipun mereka dalam keadaan bingung, bimbang, ketakutan, melarikan diri, menjauhkan diri dari persekutuan, 尽管他们正在迷惑，他们犹豫，他们惧怕，他们恐惧，他们远离集体的时候， tapi mereka masih terbuka untuk mau menyambut Yesus berjalan bersama dengan mereka. 但是他们还是欢迎耶稣跟他们同行。 Bahkan waktu Yesus mau nanya, kamu ngomong apa? Enggak menyangkal, menolak, menjauhkan diri. Tapi lo kamu cuma satu-satunya enggak tahu loh. Ini loh yang terjadi loh, ya. Dan dia menceritakan ada satu keterbukaan untuk mau belajar, diajar atau bergaul. 甚至当耶稣问他们的时候，他们在谈论些什么，他们也不会否认，他们也不会不讲，他们就敞开心肠的透露出来说，只是唯一的你不知道的人好像是你了，你真的不知道吗？就给基督讲述。 Pertumbuhan bersama terjadi 这个一同成长就发 ketika 生了。 sebagai orang percaya 当一个信徒 atau orang yang baru belajar percaya 或者一个刚要学 punya 习 hati 信 yang 主的， terbuka 就是有untuk 愿意 mau 敞开心 belajar 来学习， mau diajar. 来受教。 Waktu mereka mendengar Yesus bertanya, mereka menjawab. 当他们听见耶稣问他们的时候，他们就回答。 Tuhan Yesus bukan cuma mau tahu apa yang terjadi, 主耶稣不单单想知道发生的是什么事， tapi Tuhan Yesus mengorek apa yang ada di dalam hati mereka, pikiran mereka, pergumulan mereka untuk keluar dalam pengakuan mulut mereka. 主耶稣要挖掘的就是他们心思意念里所想的是什么，他们 Dan 透 kita 露出 melihat, 来。 dan kita melihat 那我们看见， setelah Yesus membiarkan mereka berbicara, Yesus bilang, 当耶稣让他们说好的时候，耶稣在说。 ayat ke-25, kamu ini kok bodoh banget ya, lamban banget hatimu. Kamu tidak percaya segala sesuatu yang sudah dikatakan para nabi. 25节，耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话，你们 Bayangkan 的心信得太迟钝了。 Orang yang mereka belum kenal siapa tiba-tiba nimbrung, udah dikasih tahu, malah sekarang menyalahkan mereka lagi. 你们可以想象吗？这个他不认识的人，他们给他们一起来进入他们谈论当中，然后又来指责他们。 Kalau Anda jadi Kleopas dan temannya, kira-kira Anda punya hati mau belajar enggak? 若是您是啊格里乌巴跟他朋友，那你有这么受教的心吗？ Atau langsung pergi aja ditinggal begitu? 或者你又会离弃他，马上 Siapa 走开 lo?？ 你是谁啊？ Ya kan? 不是吗？ Tetapi murid-murid ini menunjukkan kepada kita teladan yang baik. 但是这个门徒给我们树立了一个好榜样。 Masih adakah hati yang terbuka untuk diajar, untuk belajar di dalam diri kita? 我们有没有敞开心肠，让我们的心受教？ Atau kita sudah menutup diri dengan konsep-konsep kepercayaan kita, harapan kita sendiri, persepsi kita sendiri tidak terbuka kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan, mau kerjakan, sanggup kerjakan untuk bisa menjadi bagian hidup kita. 或者我们愿意自己的心思意念都被封锁，都被迷住，就是我们自己相信的一切意念，不让耶稣基督来进入我们来真理，来进入我们的思想。 Hal yang kedua, 第二， kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus itu diundang makan malam bersama. 他们强留耶稣留住在一起。 Ayat ke-28 mengatakan ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu dia berbuat, yaitu Yesus, seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 28节说，将近他们所去的村子，耶稣向还要往前行，他们却强留他说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”耶稣就进去，要同他们住下。 Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan bersama-sama bertumbuh. 这教导我们应该如何一起成长在一起。 Tidak cukup punya hati yang mau belajar dan diajar saja. 如果我们有这个要学习受教的心， Cuma 还是不够， mendengar untuk menambah pengetahuan, 只是听听而已，加知识而已。 ya, kuriositas.
我们只 rasa 是 ingin tahu. 满足我们的好奇心而已。 Tetapi mereka mempunyai satu keterbukaan untuk mengundang Yesus bermalam bersama dengan mereka. 但是他们敞开心到什么地步，就是要留耶稣 Mereka 跟他们 belum 一起 tahu 住 loh 下。 siapa orang ini loh. 其实他们还不知道这个人到底是谁。 Saudara, di mana pertumbuhan terjadi? Pertumbuhan selalu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang terbuka hidupnya terbuka supaya Tuhan boleh hadir. Kalaupun itu Tuhan yang baru dikenalnya ataupun Tuhan yang sudah lama nggak tahu berapa tahun nggak pernah berasa lagi kehadirannya, sekarang diundang hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan komunitas kita. 弟兄姐妹，任何成长就发生在一个要敞开心的人里才可以发生。就是不管这个神是他认识的，或者这个神他忘在背后已经好几年不认识了，不管是什么神，他要敞开心，愿意把他留在这个心他的心才可以成长。 Mengapa banyak orang percaya terhenti pertumbuhannya? 为什么很多信徒呢，就是停止成长？ Keluarga, gereja, komunitas. 家庭呢，教会呢，社群呢？ Saya khawatir. 我担心， Walaupun kita tahu tentang Yesus, doktrin, pengajaran dan lain sebagainya. 尽管我们知道关于耶稣的教义知道的很多， Tapi dia tidak lagi diundang untuk hadir di dalam hidup kita, bersekutu bersama dengan kita. Seperti kitab Wahyu, Yesus berdiri di luar ketuk pintu, siapa yang mau suruh dia masuk. 但是我们并没有请他留在我们的心里，请他留在我们的生活中，就在启示录的，他站在门口一直敲着，谁让他进来？ Kita tahu dan pernah mengundang Yesus sebagai juru selamat masuk dalam hati hidup kita, titik. Tapi udah nggak tahu lagi dia di mana dalam hidup kita. Apakah tempatnya dalam hidup kita? 我们知道关于他，我们也请过他作为我们的救赎主，住在我们的心里。但是现在他到底在哪里，我们完全不知道，也不管了。 Dan inilah yang menghambat banyak orang dan keluarga mengalami pertumbuhan yang lebih hebat lagi yang mengubahkan kehidupan, yaitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. 这就是很多家庭、很多教会跟耶稣亲自相遇的一个很大的障碍。 Mengalami kekeringan rohani, kejenuhan, kebosanan. 甚至呢能够经历这个属灵的一些枯干，就是好像倦怠一样。 Karena kita hidup di dalam pengajaran titik, tapi tidak dalam kehidupan nyata. 当我们就是活在教导里面，但是不是在现实生活里面。 Mengundang Tuhan Yesus masuk dan bekerja dalam hidup kita. 请耶稣留在我们的生活中来工作， Day by day. 每一天都这样。 Dan di sini ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu. 那这里有一件有趣的事， Setelah mereka mengundang Tuhan Yesus, 他们请耶稣留下之后， ingat Tuhan Yesus diundang. Berarti siapa tuan rumahnya? 那你们要记得他是被 jawab 被 siapa 邀 tuan 请的 rumahnya?。那东道 Kleopas kan? 主人是谁？是格留 Ya 巴不 kan? 是吗？ Kalaupun mereka di rumah penginapan, itu yang jadi curennya itu ya yang sewa, itu yang betul nggak? 但是他们住 Yesus 在 itu 旅馆 tamu. 耶稣还是客人，他们是 Tetapi di 主 situ 人。 dikatakan 但是这里 30, 说， pada waktu dia duduk makan dengan mereka, 但30节说，到了坐席的时候， dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 耶稣拿起饼来祝谢了，掰开递给他们。 Lihat nggak apa bedanya? 你看了什么区别吗？ Siapa sekarang yang menjadi tuan rumah? Cucunya siapa? 这到底是谁做主呀？ Ini pakai masker gini jadi saya nggak bisa dengar saudara ngomong apa anda. 戴着口罩，我没听见 Siapa 你 yang 回答 bilang 什 Yesus 么。 angkat tangan? 谁说是耶稣做主？ Ngerti kan sekarang kan lihat ya? 你们看懂 Yesus 了， itu tamu. 耶稣是客人。 Tapi begitu diundang masuk, ini Kleopas itu mengizinkan dia cucu. Jadi seakan-akan pegang kendali daripada percakapan dan meja makan itu. 但是他一留下哥留巴就让他做主做主人，他就掌管了这一切坐席的吃的。 Dan ketika Yesus melakukan hal itu, memecahkan roti, mengucapkan kalimat mungkin pada seperti perjamuan malam, firman Tuhan mengatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. 当主耶稣做起这件事的时候，就是他拿起饼的时候，祝谢掰开递给他们，他们的眼睛突然明亮了，他们觉悟到这是耶稣，但这个时刻他就从他们之间消失了。
Sebelumnya mungkin ada pemikiran pribadi, harapan pribadi, persepsi pribadi menghalangi mereka mengenali Yesus. 之前是有自己的看法、自己的想法来使他们的眼睛迷糊，没看见耶稣。 Tapi ketika mereka tetap terbuka hatinya untuk belajar dan diajar, mengundang Yesus masuk dalam kehidupan mereka. 但是因为他们仍然敞开心，就是受教也要学习，他们请耶稣留在他们的生活中。 Bahkan mengizinkan Yesus memegang kendali kepemimpinan di dalam perkumpulan mereka, hidup mereka. 甚至让耶稣掌管在他们的生活中，在他们的集体当中。 Sesuatu terjadi. 所以这件事就发生了。 Kita nggak bahas apakah mereka melihat tangan Yesus, pokoknya tiba-tiba tek gitu-gitu ya. Satu pengalaman divine encounter di situ. 我们不再说他们也许看见主耶稣的手啊，或者哪部分，但是这里就是他们跟耶稣亲自的相遇。 Ini penting sekali. 这个非常重要。 Kita perlu menguji diri kita secara pribadi dan kehidupan keluarga, komunitas dan gereja. 我们也必须测试自己的心，就是成为个人，成为团体，会友。 Seberapa sadar, seberapa sering, seberapa konsisten kita mengizinkan Tuhan itu bukan cuma hadir sebagai pajangan kepala gereja, kepala keluarga, Tuhan hidup kita, tapi betul-betul memegang kendali. Kita perlakukan sebagai Tuhan yang punya hak untuk kita tanya mau bagaimana, untuk kita tanya restunya kalau kita mau mengambil keputusan apapun juga. 我们有多少时间，就是在我们生活中，不只把它放作他是我们的教会的一家之主，我们家的一家之主这样讲而已。但是我们真正的邀请他住在我们的心里，我们多少时候什么都跟他参谋，跟他商量。 Inilah yang akan mengubah hidup kita bertumbuh. 这就是能够改变我们生活，让我们成长， Mengenali kehadirannya, jejaknya. 来认识他的同在，他的踪迹， Menemukan kobaran daripada roh yang dia berikan kepada kita. 一直保持就是火热的灵，就是他赐给我们的那种热忱。 Perhatikan, setelah mereka sadar Yesus menghilang, 我们要看一下，当他们知道他们觉悟到耶稣不见了的时候， tetapi apakah Yesus hilang dari hati dan hidup mereka saat ini? 是否耶稣也在从他们的心里、生活里消失呢？没有。 Tadi lihat Yesus nggak merasakan, sekarang nggak lihat Yesus malah merasakan. 刚才看见耶稣的时候，他们没有感觉；现在没看见耶稣，反而感觉了，不是很奇怪吗？ Karena Yesus bukan lagi di kepala, sekarang sudah di hati mereka. 因为耶稣不是只是在他们的脑海中，因为在他们的心中了。 Bagaimana kita bertumbuh, saudaraku? 我们如何成长？ Kita harus terus-menerus menguji dan mencek 3 hal ini. 我们一直要测试我们自己的 Jangan 3样。 kebiasaan sehingga kebenaran, pengajaran, firman Tuhan itu cuma pengetahuan di kepala, itu harus masuk dalam hidup kita, hati kita secara konkret day by day. 不要让一个习惯成型，就是主耶稣只是在我们的脑海中，没有到我们的心里，没有到我们的 Hanya 日常 dengan 生活中。 demikian kita bertumbuh. 只能这样，我们才能成长。 Lalu yang keempat, saudara sekalian, 然后第4点是， mereka bukan berhenti pada pengalaman perjumpaan mereka lalu senang, lalu iya ya tadi kan semangat banget ya kita lagi denger dia baru sadar ya itu ternyata Yesus, makanya kita semangat. 他们不停止在他们与基督相遇的那种经历，然后他们就欢喜快乐而已。 Tetapi mereka berkata kita mesti cepetan balik. 但是他们就是互相说，我们要尽快的回去。 Enggak lagi AIU, Mbak Bibu itu jam berapa? Langsung mereka bangun terus kembali ke Yerusalem mendapati 11 murid sedang berkumpul. Dan mereka juga berkata, sungguh Tuhan sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada Simon. Lalu 2 orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. 他们就不管3七21，不再等了，他们就立时起身回到耶路撒冷去，遇见11个使徒和他们的同人聚在一起的时候，向他们说，主果然复活了，已经显现给我们看了。 Bersama bertumbuh itu sebetulnya prinsipnya nggak berubah dan sederhana. 一同成长其实原则上没有改变，而且十分简单。 Keterbukaan pribadi kita kepada Tuhan 我们愿意敞开自己 untuk 在神的面 diajar 前， melalui segala sarana. 来 Amin. 学习，来受教，透过 Peka 各 nggak? 个方面的受教。我们敏感吗？ Rendah hati nggak? 我们谦虚吗？ Ada sojautesin nggak? 我们有没有受教的心？ Ada hati mau belajar dan diajar enggak? 我们要学习，要受教的心。 Terbukakah kita untuk mengizinkan Tuhan hadir dalam semua liku-liku hidup kita, bahkan dia mengambil peran untuk kita hargain prinsip dan kehadiran dan keputusannya?
我们愿意敞开心，让他进入我们生活的各个方面，而且在我们的生活中，他掌权，他领导，他主向。 Lalu 过后， kita belajar juga terbuka membagikan pengalaman kita bertumbuh dan mengalami kebenaran Tuhan itu kepada orang lain. 我们要学习如何来分享我们与神相遇的经历，来 Dengan 分享给别人。 antusias saling menularkan kepada sesama. 主动的、积极的，就是感染别人， Membagi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 就是分享我与神相遇的这个经历。 Hanya dengan demikian pertumbuhan bersama itu bisa terjadi, terpelihara, terjaga, terawat. 只有这样，一起成长的才可以促进一起成长，才可以保留，才可以保持，才可以一直成长。 Orang percaya yang tidak bertumbuh tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, buat kelompoknya, keluarganya, gerejanya, masyarakatnya. 没有成长的基督徒，没有成长的信徒呢，永远不会成为祝福，不能成为就是家庭的、社会的、工作上的或者世界上的祝福。 Orang percaya yang menutup diri tidak mau berbagi pekerjaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupnya, itu pun mengganggu pertumbuhan orang lain. 一个封锁自己，不要去分享神的作为的基督徒，他们甚至会使其他人的成长被阻碍。 Coba ambil waktu untuk kita memeriksa diri hari ini. 我们要就是静默一下，来审查自己。 Apakah ada keterbukaan belajar itu di dalam diri kita? Kerinduan 我们 mencari 是 dan 否 menemukan Tuhan dan kebenarannya. 我们是否愿意敞开心来寻求神，寻求他的真理？ Adakah kerinduan keterbukaan itu mengundang Yesus hadir bukan cuma dalam hidup kita pribadi, dalam hidup keluarga kita, 我们是 gereja 否有那种 kita. 渴慕，不单单为我们自己，而是为我们家人，为我们的教会？ Dengan demikian kita bertumbuh. 这样我们才能成长。 Pertumbuhan terjadi ketika kita mulai mau berbagian di dalam pelayanan bersama-sama dengan orang percaya untuk menyaksikan kebaikan, kehadiran, karya Tuhan dalam hidup kita. 当我们可以参与服事的时候，当我们可以说见证，说出他在我们生活中所做的作为，我们才可以开始成长。 Kalau kita baca kelanjutan kitab Lukas kepada kisah para rasul, 要是我们看使徒行传的话，就是路加福音过后，路加写的。 bagaimana para murid itu sekarang mengalami satu keberanian yang diubahkan karena mereka mengalami pertumbuhan untuk melayani bersaksi. Enggak takut lagi apa kata orang, ancaman pun mereka tidak pedulikan. 我们看门徒们怎么样，就是有勇气的，非常勇敢的传扬福音。他们不再怕别人，不再怕别人所说的，他们就这样传讲。 Ketika pemimpin agama mengancam mereka, 当就是祭司长他们威胁他们，就是虐待他们， memenjarakan mereka, 就是让他们坐牢。 berhenti, jangan cerita lagi tentang Yesus. 你停止，不要再说耶稣了。 Petrus yang menyangkal Yesus bisa bilang begini, 那个否认耶稣的彼得可以这么说： kalian silahkan tentukan sendiri aja ya. 好，你自己决定吧。 Kamu juga kan belajar firman Tuhan, 你 hukum 也 Taurat ya. 是，你也是学习神的道理的。 Manusia itu harus lebih nurut sama Tuhan apa manusia? 人应该是顺服神还是顺服人？ Kami udah lihat, kami udah saksikan Yesus itu hidup, bangkit, lihat dia bisa bekerja walaupun dia udah nggak ada, kuasanya bekerja di dalam kami. Bangkit, orang yang mati, orang yang sakit sembuh. 我们已经见证了主耶稣，虽然他不在这世上，但是他复活了，他是活的，在我们的身上做很多奇迹，就是死人也可以复活，就是病的也可以复原。 Kita tahu jumlah murid mula-mula dari 12, 120 menjadi 3.000, menjadi 5.000 dan terus sampai ke ujung bumi. Dalam 100 tahun sepertiga penduduk dunia waktu itu sudah kenal Tuhan Yesus. 我们知道，就是在12门徒变成120，然后变成3000、5000，然后在1年之间，就是3%的世界所有的人口都信主了。 Kita perlu belajar membawa prinsip kebenaran ini dalam hidup kita, saudara sekalian. 我们需要把这个真理的原则带到我们的生活中。 Dari hidup pribadi kepada keluarga, kepada pelayanan bersama dan kesediaan keterbukaan untuk bermisi bersama bagi kerajaan Allah, bertumbuh bersama. 从个人的为生，然后到我们家庭中，然后在一起服侍的当中，然后一直在我们在社群里有共同的使命来服侍、来成长。 Saya masih melihat itu berfungsi. 我还看见这个是很大的影响， Masih merupakan kebenaran yang konkret dan real dan bisa jadi kenyataan. 还是一个非常具体、非常实际的一个真理。 Beberapa ada yang sudah mengetahui pelayanan saya sejak masa pandemi, Tuhan berikan satu pelayanan yang baru.
你们当中有几个知道我的一个就是在疫情当中神赐给我们的一个新服饰？ Pelayanan gereja secara keadaan baru berjalan biasa. 这个教会里的服饰就是一般进行， Tapi Tuhan berikan satu pelayanan yang baru. 但是神赐给我一 Dan 个新的 pelayanan 服 ini 饰。 bukan soal apanya, tapi soal siapa. 这个服饰呢，并不说是什么，而是谁做。 Tuhan taruh kepada hidup saya dan pelayanan ini satu orang 神放在我的生活 yang 中 menjadi satu orang kunci buat saya. 有一个人，他是成为我生命中的一个关键 Karena 人。 saya tidak bisa selalu hadir ke sana ke sini karena jabatan dan pekerjaan pelayanan saya yang ada sekarang. 因为我的职责，我呢不能就是到处跑， Tetapi orang ini bisa. 但是这个人可以， Bisa disebut dia bekerja kepada saya, 所以可以说他是跟我工作。 tapi bisa disebut sebetulnya saya membantu karena dia adalah single parent di dalam masa pandemi, suami tidak ada kerjaan, ada anak yang harus disekolahkan. 但是她是一个母亲，就是她自己工作，她的丈夫呢因为疫情失去了工作。 Apa yang membuat saya bersedia melewati proses yang ternyata orang ini punya masalah pendewasaan emosi ya, masalah banyak sekali. Kita bertahan. Saya bilang, "Duh Tuhan, saya kadang-kadang udah nggak tahan." 这个人呢，有种种的问题，就是情绪上的一些成长，我都要管理，我都要帮助他。那有时候我就向神说，主啊，我真的是受不了了。 Karena kalau sebagai orang kerja tuh mesti hormat dong sama tanda petik bosnya gitu ya. 所以呢，其实啊，人家的雇员啊，应该不是要尊重他的主人吗？ Kalau dia adalah orang yang saya gembalakan karena memang ada pemuritan di dalam hal melakukan pelayanan bersama. 他是一个我牧养的人，因为我们是就是门徒性的来牧养他。 Saya sudah jadi kepala kelompoknya. 我成为他的这个 Pembinanya 组长，他的导师， Saya juga ibu gembalanya. 我也是他的牧养者。 Sedikitnya dia mesti hormatin saya sebagai itu dong. 至少他不是要给我对吧？他不尊重我一点吗？不对不对？ Sejelek-jeleknya misalnya di sini mah enggak. Misalnya Bapak Gembala melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Anda. Anda nggak akan berani nggak sopan dong sama dia dong. 最起码的就明白吗？就像我举个例子，要是呢我们的教牧做了一个让我们不喜欢的事，我们就会不高兴吗？会给他显露不高兴的神情吗？ Tapi saya memperlakukan semua pelayanan ini sebagai proses bertumbuh untuk saya dan untuk dia. Apakah agenda Tuhan buat kami, untuk dia dan untuk saya, dan untuk pekerjaan yang sedang kita kerjakan bersama. 但是这一切过程，这一切成长呢，我就认为神要我在里面成长，也要他在里面成长，也要我们俩在里面成长。 Mau lanjut nggak lanjut itu saya tanya sama Tuhan. 要继续还是不继续，我就问神了。 Saudara, ini memasuki bulan 2021 pertumbuhan yang saya sangat dibesarkan hatinya oleh Tuhan. 这个进入了第21个月，这个成长呢，我觉得神大大了就是使我成长， Karena saya melihat pertumbuhan. 因为我看见成长过程， Seorang yang penuh kemarahan, 一个非常有 tidak pakai 愤怒， filter kalau bicara dengan saya. 说话没有一点 Dia bilang, saya 谦 juga 虚 nggak tahu 的。 kenapa. Saya sama ibu tidak pakai filter. Kalau sama orang saya pakai filter ngomong gitu, dijaga. Sama ibu nggak pakai filter, suka nggak suka ngomong aja begitu. 他说我对别人说话还客气，但是对你说话我就绝对不客气。我 Sekarang 想 dia 说什么 mempunyai 就直说。 kesadaran baru yang saya bilang secara emosi bertumbuh. 然后我觉得他有一个他有一个觉悟，就是他在情绪上也成长 Dia。nggak suka kerja capek. 他不喜欢工作劳累， Padahal kalau dia nggak kerja capek nggak dapat apa-apa dong. Karena Hai. sistemnya sharing gitu kan. 但是因为你不要劳累，不要工作，你就什么也没得你 Dia 得不到收 tahu dia 获。 nggak suka, tapi dia tahu tanggung jawabnya. Sekarang dia urusannya sama pendeta-pendeta. 他现在知道，他虽然不愿意，但是他还是要做。那现在他所接触的都是牧师们。 Dia bilang, Cici, sekarang saya yang harus ketemu pendeta, bukan lagi Cici. Presentasi sama pendeta-pendeta. 他说姐姐啊，现在我要遇见的不是再是你了， Memberi 是很多牧 pelatihan, 师。 project misi melalui air ini kepada titik-titik belusukan gitu ya. 还有拆船，我们拆船的要给这个食水给人家，就是我要跟牧师们讲， Dia nggak suka presentasi. 他可以给一个短介。 Tapi terakhir ketemu itu pendeta-pendeta sungkan minta saya yang presentasi. Jadi udah saya mau muka aja katanya. Workshop. 那个最后呢，牧师们也是很客气，就说好不好？你帮我们讲，你做那个工作坊。 Puji Tuhan. 然后我说感谢 Kalau saya 神， ngomong kamu nggak denger. 我讲的时候你就不听。
Sekarang kamu dipaksa Tuhan di sana. 现在神强迫你，勉强你在那里学习， Aduh, saya bersuka cita banget. 我非常的喜乐。 Kemarin malam 昨天晚上， dia kasih tahu saya, 他告诉我， saya lagi ikut Zoom. 我正在 Zoom， Saya bilang Zoom apa? 你参加 Dia 什么 Zoom？ foto lebih dari 400 pemimpin-pemimpin doa seluruh Indonesia. 就是全印度尼西亚的400多位，就是祷告会的领导人， Doa profetik katanya. 就是 Wah, 预 saya bilang, 向性的祷 Bukan 告 di，gereja kami, 不是我们教 dia 会， jemaat saya, 但是他是 jemaat 我们的 GKI 会友， Anugerah. 我们的会友。 Tapi saya melihat segala pergumulan dia masih ada hati mau diajar Tuhan, 但是我看呢， mau belajar. 虽然有种种的挣扎，但是他有一颗受教的心、学习的心。 Saya taat tidak melepaskan dia walaupun sakit. 我也顺服，我不放弃他，虽然是很疼痛的。 Dan dia pun herannya dia bilang memilih untuk tidak menjauhkan diri dari saya juga. 而且呢，就是很奇怪的，他也说一句，他也选择不离弃我。 Walaupun dia bilang kerja sama Cici itu saya capek katanya. 虽然他说我跟姐姐工作我好累， Karena dia tidak suka melakukan apa yang ditugaskan kepada dia. 因为他不喜欢做我所吩咐他的。 Tetapi Tuhan membantu dia dan saya. 但是神帮助了他和我，阿门。 Aduh, saya berdoa Tuhan akan pakai dia. 我一直祷告，让神使用 Saya 他。 tidak tahu punya perasaan kalau sudah tiba waktunya apa yang sudah Tuhan izinkan sebelum pandemi sampai sekarang terjadi, saya akan lepaskan pelayanan ini kepada dia untuk dia pegang dan dia bertanggung jawab di situ. Tuhan Wah. mungkin kasih saya yang lain lagi. 我很希望主就是在疫情之前开始的这个事工，能够我在到时候我可以传给他，就是让他做。我呢，我希望神再给我一个新的事工作， Menarik sekali. 很有趣， Bersama bertumbuh. 一起成长， Membawa orang mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. 带领人 Amen 来经历神的大能， Di tengah kemustahilan, 就在不可能的当 Tuhan 中， masih bisa bekerja. 神还是能工作。 Kiranya Tuhan membantu. Mari kita berdoa. 但愿神祝福大家。我 Bapa 们 di 祷告 dalam surga, bantulah setiap umat-Mu pada hari ini dimanapun kami berada menjadi orang percaya yang tidak takut belajar dan diajar. Tidak takut membuka diri untuk mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kami, keluarga kami, komunitas kami. Bahkan memberikan diri kami untuk menjadi mitra Allah, bertumbuh bersama dan membantu orang lain bertumbuh. Sehingga kerajaan Tuhan boleh diperluas di dalam saat yang sulit seperti sekarang ini. Dan nama Tuhan boleh tetap diperkenalkan lewat kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, dalam kesulitan bagaimanapun, kami melihat dan menyaksikan Tuhan hidup bekerja membantu kami dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Berkati materaikan firman-Mu, terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hamba-Mu kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.